Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajar tingkatan 4, kita sambung dalam bab 9 kita, kebarangkalian peristiwa bergabung. Nampak macam tu. Baik. Sebelum ni kita dah tengok peristiwa bergabung. Kemudian peristiwa bergabung tu pula ada dua, iaitu peristiwa bersandar, bergabung, bersandar, satu lagi peristiwa tak bersandar. Ini semua masih lagi dalam di bawah peristiwa bergabung. Jadi hari ini kita nak tengok peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif pula. Peristiwa saling eksklusif ni macam mana? Peristiwa tidak saling eksklusif macam mana? Kita nak bezakan. Baik, bagaimana kamu membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Baik, kita ambil contoh, bola pingpong yang berlabel 1 hingga 9 dimasukkan dalam satu bakul kosong. Seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Semalam kan kita ada lukis, kita ada dikatakan bakul, dalamnya ada bola pingpong 1 sampai 9. Maknanya ada 9 biji bola pingpong, 2, 4, 6, 8, sebiji lagi macam tu. Dan setiap bola pingpong ni ada label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang ni seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul ni. Jadi bawa keluar satu bola pingpong daripada bakul ni, bawa keluar satu. Secara rawak lah, maknanya kita tak boleh nampak nombor tu macam mana. Kita jumble je, ambil saja. Baik, katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap. Peristiwa mendapat nombor genap dalam bola pingpong ni ada berapa nombor genap kat sini? Ada berapa nombor genap dekat sini? Dekat dalam bakul ni. Ada 2, 4, 6, 8. Itu nombor genap. Yang ada bola pingpong ada nombor genap tu. Baik, U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna apa dia? 1 kuasa 2, 1 kuasa 2, 1 kan? 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Tapi sini 16 mana ada. Jadi nombor yang ada bola pingpong yang berlabel 1 sampai 9 yang terlibat sebagai peristiwa peristiwa U 1, 4, 9. Okey. V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Okey, nombor 9 ni boleh bahagi dengan CP berapa? Boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 3, boleh bahagi dengan 9. Ada lagi tak nombor lain? Tak ada kan? Okey, jadi V ialah peristiwa mendapat nombor 9. Siapa ahlinya? 1, 3, 9. Ini semua nombor-nombor yang ahli-ahli kepada peristiwa-peristiwa T, U dan V. Kalau kita nak tulis hubungan ini dalam bentuk gambar rajaben, kamu dah belajar gambar rajaben ni semasa dalam bab set. Daripada gambar rajaben di sebelah didapati bahawa peristiwa T dan V tidak boleh berlaku. Okay, cuba kamu tengok peristiwa T dengan peristiwa V tak ada ahli yang sama. Maknanya T dengan V ni tak boleh bersilang. Nampak tak? Tak ada persilangan. Okay, lepas tu kita boleh katakan bahawa peristiwa T dan V sebagai peristiwa saling eksklusif. Oleh kerana tidak ada pertindahan ahli, kita boleh kata bahawa peristiwa T dan V ialah peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif. Eksklusif ni macam dia ada tersendirilah kan. Dia punya sendiri. Eksklusif kan. Okay, peristiwa T dengan U pula. Cuba tengok peristiwa T dengan U. Antara dua peristiwa ni ahlinya ada ahli yang sama. 4 ni ahli yang sama. Jadi peristiwa T dan U itu ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana bola pingpong berlabel 4 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. Okey, cuba kita tengok peristiwa U dengan V. V pula. Peristiwa U dengan V. Okey. Peristiwa ni saling eksklusif ke peristiwa tidak saling eksklusif? Tengok ahli dia. Tengok kesudahan. Ada tak kesudahan yang sama? Ni 9, ini pun 9. 1 pun ada. 1 ni kan.
U ada 1, B ni pun ada 1. Bermakna peristiwa U dan V ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kita nampak ni kan, U dengan V ada pertindahan di unsur ataupun kesudahan 1 dengan 9. T dengan U ada kesudahan yang bertindih di 4. Maknanya T dengan U ialah peristiwa tidak saling eksklusif. U dengan V ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Dan T dengan V ialah peristiwa saling eksklusif. Jadi kamu kena bezakan antara dua jenis peristiwa ini. Baik, cuba kita tengok. Cuba kita buat sama-sama ni kelas. Baik. Seorang murid dipilih secara rawak dari kelas kamu. Yang berikut ialah peristiwa A hingga F. Okey. Tandakan right. Tandakan mark macam ni ya, dalam peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif bagi setiap peristiwa gabungan berikut. Okey. Tetapi ni kamu kena buat untuk kelas kamu lah kan. Baik. Ada tak murid yang memakai cermin mata dan ada tak murid, katakan kita ambil 4 arazi lah. Sebab dalam kelas ni semuanya 4 arazi ni. Cuba tengok. Okey, dalam 4 arazi ni yang berapa orang ni? 1, 2, 3, kita ada 10 orang kan? Okey. Baik, kita ambil contoh yang ada dalam kumpulan ini. Okey. Ada berapa orang yang pakai cermin mata daripada kamu ni? Berapa orang yang pakai cermin mata? Tulis dekat ni, tulis dekat ruang chat. Siapa pakai cermin mata kat sini? Macam semua orang tak pakai pun. Firdaus seorang. Yang ada dekat sini, yang ada dalam grup ni. Razik pakai cermin mata? Okey. Kami, Firdaus kata 2 orang. Kata lagi kita ambil contoh. Kita ambil contoh Razik dengan Firdaus. Okey. Razik, Firdaus. Okey. Baik. Siapa ahli pandu puteri sini? Tulis kat chatting tu. Siapa ahli pandu puteri? Brother Spek. Haris pandu puteri. Okey, tak ada lah. Kita ambil seorang lah. Katalah Rauda tu. Rauda lah Rauda. Ahli pandu puteri. Rauda sebenarnya ahli apa? Rauda. Okey, murid lelaki. Alamak, ramai ni. Siapa ada dalam ni? Mari tengok sikit. Nazhan dah ada, Daniel, Razik, Daniel pada Firdaus. Okey. Kita pun tulis. Nazhan, murid lelaki Firdaus, Razik. Lagi. Daniel 1, Daniel 2. Okay. Ada tak 5 orang tadi? Daniel, Firdaus, Daniel, Razik. Ini pun Nazhan, nampak lah. Okay, bolehlah tu. Lepas tu peristiwa D, murid dapat grade A ujian matematik. Kita bagilah siapa ni? Firdaus. Dengan Aimi. Jangan terasa yang lain, contoh je. Okay, murid yang suka subjek matematik. Memang dia suka. Nazhan, Firdaus lagi. Rauda. Siapa yang cikgu tak sebut dekat sini kan? Kita tengok. Erisha suka pun matematik kan. Erisha, kita masuk Erisha. Lama. Erisha. Murid yang mendapat grade D dalam ujian matematik. Alah. Tak nak ambil contoh sini. Kita ambil contoh lain lah. Nama budak lain Guna. Kita ambil nama Siti. Contoh. Pandai. Mana ada budak nama tu kat tu? Siti pun tak ada sebenarnya kan? Okey, sekarang kita buat peristiwa bergabung Peristiwa A dengan B. Mana A? A dengan B. Dah tentulah peristiwa ni saling eksklusif. Mana ada budak Raudah dengan Razik Firdaus ni tak ada kaitan. Okey. Peristiwa B dan C. B dengan C. Pandu puteri, murid lelaki. Dah tentulah saling eksklusif kan. Betul. B dan D pula. Pandu puteri dapat grade matematik ujian Aimi dengan Rauda. Tak ada juga. Eksklusif juga. Ini aktiviti dalam kelas pada pagi ini dah dengan murid tuition saya pagi ni. D dengan E. D dan E. D murid dapat grade A, Firdaus Aimi. Dengan E, murid yang suka subjek. Firdaus lah. Jadi oleh kerana
Peristiwa D dan E ada nama Firdaus dua-dua, maka peristiwa D dan E ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, E dengan F lah. Suka subjek matematik dan dapat grade D. Oh, ini pun peristiwa saling eksklusif sebab semua suka belajar matematik dan tak dapatlah grade D ni. Okey, D dengan F dapat grade A, dapat grade D. Mana boleh sama, mestilah peristiwa tu saling eksklusif. Nampak nampak beza sekarang. Jadi setiap peristiwa bergabung di atas sama ada peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif bergantung kepada ahli kumpulan kelas masing-masing. Sekiranya hanya murid lelaki yang memakai cermin-mata, maka peristiwa A dan B saling eksklusif. Tapi kalau kelas kamu ada murid perempuan yang memakai cermin-mata, maka peristiwa A dan B merupakan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi secara generalisasinya, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B, iaitu A bersilang dengan B sama dengan set 0. Tidak ada persilangan. Sedikit aktiviti aktiviti kita pagi ni tadi. Baik, tengok contoh 6. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. A pekerja bergaji kurang daripada 2,500. B pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okey, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut, peristiwa yang saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Baik. Kamu dapat bayangkan tak gaji 2,500 sekarang macam mana banyaknya? Kalau setahun kalau ada individu yang gaji tahunannya melebihi 34,000, selepas potongan KWSP kena bayar cukai pendapatan. Nanti kamu akan belajar dalam tingkatan 5 bab cukai, percukaian. Baik, kita balik pada contoh 6 kita. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ni saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, A dengan B. Saya tengok A dengan B. A pekerja bergaji kurang 2,500. B pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, kalau 2,500 darab dengan 12 untuk tahunan 2,500 darab 12 berapa? 30. Berapa kelas? 30,000 kan? Gaji dia setahun 30,000, dia tak perlu lagi bayar cukai pendapatan. Okay, dia tak layak untuk bayar cukai pendapatan. Kalau tolak pun lagi rendah daripada 34,000. 34,000 untuk membayar cukai pendapatan. Jadi A dengan B ni ialah peristiwa saling eksklusif. Tak ada pertindanan antara A dengan B. Okey, A dengan C pula. A dan C. A pekerja bergaji kurang 2,500. C pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Boleh je kan? Walaupun gaji dia 2,500, dia boleh je pergi kerja dengan menaiki kereta. Ada pekerja yang boleh menaiki kereta walaupun gajinya kurang 2,500. Boleh berlaku. Jadi A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Baik, sekarang ni B dan C. Peristiwa bergabung yang seterusnya. B dan C. B ni pekerja bayar cukai pendapatan, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Boleh juga, boleh berlaku bersama. Maka B dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Tu. Harapnya lebih jelas sekarang. Baik. Bagaimanakah anda mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Baik, kelas sebelum ini kita tengok kepada rumus pendaraban. Okey, hari ini kita nak tengok macam mana kita nak gunakan rumus penambahan. Okey, ini penerangan je. Kebarangkalian A dan B berlaku. Kebarangkalian A dan C berlaku. Dan kebarangkalian B dan C dikenal pasti terlebih dahulu supaya kita dapat menentukan sama ada peristiwa bergabung itu saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Ada atau tidak pertindanan antara peristiwa-peristiwa tersebut. Okey. Yang kedua, peristiwa A dan B merupakan peristiwa bergabung tidak saling eksklusif kerana kebarangkalian peristiwa A dan B berlaku tidak sama dengan sifar. Kalau dia saling eksklusif, A bersilang dengan B sama dengan
set nol maknanya tak ada pertindahan. Tapi sekarang ni ada berlaku, ada nilai pertindahan. Maka kebarangkalian A atau B, ni rumus dia. Kebarangkalian A campur kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A dan B. Okey, B pula. Peristiwa A dan C serta peristiwa B dan C merupakan peristiwa bergabung saling eksklusif kerana peristiwa A bersilang dengan C sama dengan sifar, peristiwa B bersilang dengan C sama dengan sifar, maka ini rumusnya. Okey, dia tak ada tolak, dia tak ada tambah belakang ni. Ini penjelasan kepada kedua-dua bentuk set tadi. Iaitu peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif, maknanya ada pertindahan dekat sini. Peristiwa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif, tak ada pertindahan antara dua set. Maka rumus penambahan kebarangkalian, kalau ada pertindahan, kamu kena guna rumus ni. Cari ini simbol apa? Kesatuan kan? Dah belajar set kan? Simbol kesatuan. Bila kesatuan maknanya dia mewakili perkataan atau. Semalam kita tengok dan. Kalau dan kita pakai persilangan. Persilangan. A dan B berlaku. Kita pakai rumus pendaraban. Hari ni kita tengok rumus penambahan. Maknanya kalau kebarangkalian A atau B berlaku sama dengan kebarangkalian A campur kebarangkalian B tolak kebarangkalian A dan B. Kalau peristiwa tu tidak saling eksklusif. Okay. Kalau peristiwa tu saling eksklusif, kita guna rumus yang ni. Kebarangkalian A atau B berlaku sama dengan kebarangkalian A campur kebarangkalian B. Kita tak boleh tak perlu tolak kebarangkalian A yang bersilang dengan B. Sebab apa? Sebab ini tak ada. Ini tak ada persilangan sebab dia saling eksklusif. Jadi belakang ni rumusnya kita buang. Contoh. Okay. Baik, tengok contoh 7. Macam mana nak gunakan rumus tu. Okay, gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta. Jangan lupa ni simbol set semesta. Jangan lupa macam mana nak melukis tu lah. Lama tak pergi sekolah ni. Okay, satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Mendapat satu nombor genap, ini satu peristiwa. Mendapat satu nombor genap, mendapat nombor gandaan 5. Kita pergi tengok ni. Okay. Semalam kita tengok rumus panas kan? Panas. Rumus panas. Tapi ini sebab satu peristiwa. Sekarang ni peristiwa ni bergabung. Ada dua. Jadi ada A, ada B. Jadi kalau kita nak cari kebarangkalian peristiwa A atau B berlaku, mestilah atas ni kita letak A kesatuan B bagi dengan NS juga. Asal dia daripada panas tu. Cumanya kita ubah pada A atau B. Sini kita tambah A atau B. Gantikan tempat A ni. Okay. Baik, sekarang ni cuba kita tengok A atau B berlaku. Nombor genap yang mana? Nombor genap ini A. Lepas tu B sini. Cuba tengok sini. Ada persilangan tak? Tak ada kan? Ada persilangan tak? Memang tak ada persilangan. Sebab ni saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif. Tetapi bilangan A atau B ialah ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daripada 9 nombor ni. Ada 9 kita kena kira sebab set semesta ni walaupun tak duduk dalam set A dengan A, B dan C, 19 ni adalah set semesta yang sedang dibincangkan. Ini ialah NS. Atas ni ialah N bagi A atau B berlaku. Contoh. Jadi jawapannya apa? P, kebarangkalian A atau B berlaku ialah 5/9. Okey. Sekarang cuba kita tunjukkan kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Sebab dia tidak saling eksklusif, tak ada pertindahan. Kita dapat tak jawapan sama 5/9 tu? Okey, kebarangkalian A. Kita tengok kebarangkalian A. Kebarangkalian A berlaku ialah 4/9. Kan? 4/9. Betul tak? 4/9. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kebarangkalian B berlaku ada berapa? B ni. 1/9.
Boleh 1/9. Okay, cuba campurkan dua-dua ni. 4/9 campur 1/9 dapat 5/9 juga. Dapat juga jawapan yang sama. Maka kita dapat buktikan kebarangkalian A atau B berlaku sama dengan kebarangkalian A campur kebarangkalian B. Maka ini ialah peristiwa saling eksklusif. Ini rumus penambahan. Okay. Tengok B pula. Mendapat satu nombor genap, ini satu peristiwa A, nombor genap peristiwa A kan. Mendapat satu atau nampak perkataan dia atau. Nombor perdana. Nombor perdana apa? C kan. Dekat sini C. Cuba tengok. Okey. Kebarangkalian A atau C. Kalau ikut panas apa? Bilangan A atau C bagi dengan bilangan ruang sampel. Yang ni. Yang ni. Okay, cuba tengok. A atau C maknanya campur semua ni. A dengan C. B ni pasal duduk dalam C, kita kena kira sekali. Okay, ada berapa nombor dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 daripada 9 ruang sampel. Jadi jawapan 7/9. Okay, sekarang cuba kamu buktikan kalau oleh kerana peristiwa ini peristiwa tidak saling eksklusif, ada pertindanan. Ada pertindanan. Iaitu kat mana dia bersilang ni? A bersilang dengan C di mana? Unsur dia 2 kan? Kat sini. Okay, ada kaitan dengan set tu. Jadi cuba kita gunakan rumus penambahan untuk peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, PA, kira PA. PA tadi dah kira dah. PA ni ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 daripada 9. Kebarangkalian C, kebarangkalian untuk dapat C, nombor perdana ni 1, 2, 3, 4. 4 daripada 9. Okey, ada berapa bilangan unsur A bersilang dengan C? Kebarangkalian A dan C sama dengan satu nombor, iaitu nombor 2 daripada 9. Jadi bila kita masukkan dalam rumus penambahan, okey, 4/9 campur 4/9 tolak 1/9 yang bersilang tadi, kita akan dapat 4 campur 4, 8, 8 tolak 1, 7. 7/9. Sama juga jawapan ni dengan rumus panas tadi, rumus kebarangkalian. Jadi kita boleh buktikan bahawa kita telah berjaya membuktikan bahawa kebarangkalian A atau C sama dengan kebarangkalian A campur kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan C. Kita dah buktikan bahawa rumus penambahan ini terpakai untuk kes peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, baik, kita tengok contoh 8. 8 ke peringkat berlabel nombor 4, 5, 6 sampai 11 ni kita masukkan kad kita ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Letak dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih, kita keluarkan satu kad dari sini, dipilih secara rawak dari kotak itu. Ini peristiwa-peristiwanya. A ialah peristiwa mendapat satu nombor lebih besar daripada 8. Apa yang nombor yang lebih besar dari 8 di sini? 9, 10, 11. Satu nombor yang lebih besar dari 8. Betul? Okey, betul lah kan? B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Mana satu nombor perdana kat sini, kelas? Nombor perdana 4 bukan 5. 7 lagi. Lagi? 11. Aja kan? Okey. C pula nombor genap ini. Tak patutlah pula tak kenal nombor genap. 4, 6, 8, 10. Okey. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian rumus tadi. Bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Baik, kita guna rumus penambahan dulu. Guna rumus penambahan. Okey. Antara A dengan B. Ni. Kebarangkalian A atau B. A dengan B ni saling eksklusif ke? Peristiwa eksklusif ke? Peristiwa tidak saling eksklusif? Tidak eksklusif. Cuba tengok A dengan B. Ada yang sama tak? Oh, ada yang sama kan? Ada yang sama. Ni 11, ini pun 11. Maknanya kita kena guna rumus ini. Kita kena guna rumus yang ada persilangan ni. Okey. Dia bersilang dekat mana? Bersilang di 11. Okey. Kebarangkalian A. Kebarangkalian A ialah
3 daripada 1, 2, 3, 4, berapa 5, 8 tadi dah 8 kad. Okey, 3/8, 8 kad. Kebarangkalian B pun 3 daripada 8 kad. Okey, dia bersilang satu nombor, mana kebarangkalian A yang bersilang dengan B sama dengan 1 daripada 8 kad. Okey, jadi bila kamu masukkan dalam rumus penambahan, peristiwa tidak eksklusif, dia akan, kita akan masuk sini, 3/8 campur 3/8 tolak 1/8 dapat 5/8. Okey, cuba kita buat secara, kalau tak ikut rumus penambahan tu. Okay. A kita senaraikan tadi, B pun kita dah senaraikan. A kesatuan B maknanya kamu gabungkan dua-dua ni, gabungkan kedua-duanya. 5, 7, 9, 10, 11. Okey, kebarangkalian A kesatuan B tu dapat 5 keping ni, 5 daripada 8. Jadi kita berjaya buktikan, terbukti bahawa PA campur kebarangkalian A campur kebarangkalian B tolak kebarangkalian A yang bersilang dengan B sama dengan kebarangkalian A kesatuan B. Dia nak suruh kamu tentu sahkan rumus tu saja. Boleh? Baik, contoh yang seterusnya, contoh 8, masih lagi contoh 8B. Dia nak kita tentu sahkan rumus kita ni, PA kesatuan C, adakah sama maksudnya dengan PA campur PC tolak PA bersilang dengan C? Tu dia tanya, adakah rumus ini sama sebelah kiri dengan sebelah kanan? Sebelah kiri dengan sebelah kanan ni rumus ni sama. Itu sebab kita nak tentu sahkan rumus penambahannya. Okey, jadi sama juga macam tadi. Cuba tengok peristiwa A atau C. A dengan C. Tadi tu ni berapa nombor tadi ni? 9, 10, 11. Yang nombor perdana 5, 7, 9. 9 tak? 11. Nombor genap 4, 6, 8, 10. Okay, A atau C? Cuba tengok A dengan C. Ada tak yang bersilang? 10. 10 je kan? Maksudnya ni peristiwa ni ada persilangan. Jadi dia akan bersilang di 10. Okay. Masukkan dulu dalam rumus penambahan. Sebelah kiri ni, masuk sini. Rumus sebelah kanan lah dalam cikgu punya contoh ni. Cikgu tulis sebelah kanan. Okey. 3/8. Ini 3/8. Sini 3/8. C ni 4/8. Okey. Masuk sini. Ini PA, kebarangkalian A campur kebarangkalian B 4/8 tolak dengan kebarangkalian A yang bersilang dengan C. Bukan B Sini C. Dapat jawapan 3/4. Baik. Ini sebelah kanan cuba kita tengok sebelah kiri ni pula. Kalau kita cari terus A kesatuan C. A senaraikan 9, 10, 11, C 4, 6, 8, 10. Bila kamu satukan semua ahli ni, kita gabungkan, kita akan dapat 4, 6, 8, 9, 10, 11, ada 5. Ada 5 ke 6? 6. Jadi kebarangkalian A kesatuan C, kalau kita guna rumus panas tu, bilangan A yang berkesatuan C, bilangan A atau C, peristiwa A atau C berlaku, bahagi dengan bilangan ruang sampel. Kita akan dapat 6/8. Jawapan sebelah kanan dengan jawapan sebelah kiri ni sama. Ni jadi kita boleh buat kesimpulan, kita dapat buat pembuktian bahawa PA kebarangkalian peristiwa A campur kebarangkalian peristiwa C tolak dengan kebarangkalian peristiwa A dan C berlaku sama dengan kebarangkalian peristiwa A atau C berlaku. Kamu buktikan rumus penambahan bagi peristiwa tidak saling eksklusif. Kita tengok yang C pula. Okey. B apa tadi? B nombor perdana 5, 7, 11. Okey, C nombor genap 4, 6, 8, 10. Okey. Baik. Kita nak buktikan bahawa kebarangkalian B campur kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian B dan C ini sama dengan kebarangkalian B atau C. Kita nak buktikan ni. Sebelah kiri ni sama dengan sebelah kanan. Okey. Cuba tengok B dengan C ada tak pertindahan? Ada tak yang sama? 5, 7, 11, 4, 6, 8, 10. Tak ada. Inilah tak ada pertindahan. Ni simbol apa ni? Ni set null
set nol. Set nol kita boleh wakilkan dengan simbol macam ni, tak ada benda dalam dia, ataupun macam ni pun boleh. Okay, mana tak ada pertindanan antara dua peristiwa tersebut. Jadi bila tidak ada pertindanan, kita tak boleh, kita kena buang lah, ni tolakan kosong lah kan. Tak ada. Jadi ni PB, kebarangkalian B ni ialah 3 daripada 8. Kebarangkalian C ni 4 daripada 8. Jadi 3/8 campur 4/8 dapatlah 7/8. Okey. Jadi yang ni sebelah sini. Sebelah kiri. Cuba kita tengok. Kalau kita gunakan rumus kebarangkalian, cari dulu B kesatuan C. Senaraikan B, senaraikan C, gabungkan B atau C, peristiwa B atau C berlaku. Cantumkan dua-dua ni 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebarangkalian P atau B atau C berlaku 7/8. Jadi jawapan ini sama dengan jawapan bagi rumus penambahan tadi. Jadi maka terbukti kebarangkalian B campur kebarangkalian C sama dengan kebarangkalian B atau C. Ini ialah rumus penambahan bagi peristiwa bergabung, iaitu peristiwa peristiwa saling eksklusif. Cikgu nak kamu nampak perbezaan. Nampak beza antara peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Ada soalan tak? Ada soalan. Kamu eksklusif tak? Kamu dengan adik kamu eksklusif tak? Eksklusif. Ya, eksklusif. Tak ada yang sama, tak ada persamaan. Suka makan durian ke? Tak ada. Tak ada adik. Tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Tengoklah ada perkara yang kamu eksklusif kan. Oh ni memang ciri-ciri kamu saja. Ada perkara yang kamu dengan adik-beradik kamu tak eksklusif juga kan. Itu konsep kita dalam kehidupan harian. Okey, kalau